Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dah masuk kepada minggu-minggu terakhir pada bulan Ramadan. Kita berharap, Ustazah berharap agar semua dapat menjalani ibadah yang masih beberapa hari tinggal lagi dengan betul, lebih bermakna. Kita dapat menghayatinya, dapat muhasabah diri kita dengan lebih baik lagi, memperbaiki segala kekurangan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, Ustazah pada hari ini masih lagi dalam tema yang sama, sebagaimana yang kita belajar dekat Masjid Kabul Siglap setiap hari Khamis. Bila berusaha baca kitab hadis ni, mudah-mudahan kita dapat lagi merajaah apa yang masih lagi yang sudah kita pelajari. Kita dapat mempraktikkan apa yang lagi khazanah yang ada dalam kitab hadis kita. Ustazah masih lagi dalam tema menjaga hubungan antara sama manusia. Dan juga kemarin ada beberapa episod. Pertama sekali Ustazah mulakan dengan bab salam, kemudian Ustazah mulakan juga dengan bab sabar, kemudian Ustazah mulakan dengan bagaimana menjaga akhlak kita sama kita dalam kita menjaga sifat muraqabah, iaitu sentiasa Allah melihat apa yang kita lakukan, dan juga pengalaman sebagai seorang kaunselor dalam menghadapi manusia. Kemudian yang terakhir ni, dalam bab terakhir ni, hubungan antara kita, banyak jugalah yang dapat Ustazah ingin kongsikan kepada semua hadirin dan hadirat ataupun para pendengar sekalian, supaya kita dapat menghayati hadis-hadis Nabi berkenaan dengan sifat antara kita dengan orang lain, iaitu pertama sekali Ustazah ingin memperlihatkan kepada semua bagaimana Nabi itu melayani sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi itu menghadapi sahabat-sahabat yang berbagai ragam. Jadi di sini Ustazah datangkan dengan satu hadis Nabi SAW. Dalam bahagian sabar kita berdapat hadis ni, dia hadis ke-41 ataupun hadis ke-17 dalam bab sabar. Di sini Ustazah terangkan dalam bahasa Melayu, jadi agak panjang sedikit. Dari Abdullah, iaitu Khabab bin Arati, Khabab bin Al-Arati radhiyallahu anhu, katanya kita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal. Ambil pakaian dia sebagai bantal, jadi, dan berada di naungan Kaabah. Kita berkata, mengapa Tuan tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita menang? Mengapa Tuan tidak berdoa sedemikian itu untuk kita? Itu biasalah, seorang mereka-mereka yang bersebelahan dengan Nabi pun, dekat dengan Nabi, banyak persoalan-persoalan yang timbul di kalangan mereka, yang kadang-kadang kita lihat mereka nak jalan mudah, tak nak jalan susah, minta supaya cepat dapatlah. Begitu juga kadang-kadang berlaku juga dalam kehidupan kita, banyak yang minta supaya cepat dapat doa, nak doa sendiri tak nak, minta kepada guru-gurunya untuk mendoakan, untuk solat hajat dan sebagainya. Kalau tak dapat sesuatu tu rasa macam kenapa ni, Allah tak kabul-kabulkan lagi permintaan dan sebagainya. Sama juga dengan orang-orang ni, bagaimana Nabi melayani mereka, kehendak mereka. Bukan mudah, kerana Islam tu baru datang kepada mereka, nak buang masa-masa jahiliah mereka. Kita yang dah lama Islam tu pun masih lagi kurang dalam banyak hal. Jadi beliau lalu bersabda, Nabi didik mereka, pernah terjadi, Nabi bilang, terhadap orang-orang sebelummu, yakni zaman Nabi-Nabi yang lalu, iaitu ada seorang yang diambil oleh musuhnya kerana ia beriman, maknanya ditangkap, kemudian digalikan tanah untuknya dan ia diletakkan di dalam tanah tadi. Selanjutnya didatangkan sebuah gergaji dan ini diletakkan di atas kepalanya. So orang tu digali tanah, dia taruh
kat situ, tanam dia. Kemudian kepalanya tu, dekat dengan kepalanya dia bawakan gergaji, nak menakut-nakutkan mereka lah. Kemudian diletakkan di atas kepalanya gergaji. Seterusnya kepalanya tu itu dibelah menjadi dua. Ada cerita-cerita yang sebelumnya, kadang-kadang mereka tu letakkan bahan-bahan ni, barang-barang ni, supaya nak tengok mereka ni balik tak kepada agama mereka yang lama. Tapi kerana keimanan mereka kuat, teruskan penderaan tersebut lah. Jadi kerana kekuatan ni, maka kata Nabi, terbelah dua kepala mereka tu. Selain itu, ia pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Sisir gitu kan, dengan besi. Dia punya tulang-tulang daging dia semua. Semua siksaan itu tidak memalingkan ia dari agamanya, yakni ia tetap beriman kepada Allah. Demi Allah, nescayalah Allah sungguh akan menyempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga seorang yang berkenderaan yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, ataupun kerana takut pada serigala atas kambingnya, takut kambing-kambing dia macam mana kalau dimakan semua macam mana, ataupun perjalanannya daripada satu tempat ke satu tempat jauh. Zaman dulu bukan ada macam kita kapal terbang, kenderaan yang mudah, boleh tak takut dengan binatang-binatang buas. Zaman dulu tidak, terdedah kepada banyak banyak risiko lah, keselamatan tak terbela dan sebagainya. Kata Nabi kat sini, mereka tu tak rasa takut dalam perjalanan, kerana menuju ke agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu pada mereka perkara lumrah saja. Tapi engkau semua itu hendak bercepat-cepat saja. Ini Nabi bilang, kerana engkau ni walakinnakum tasta'jilun. Orang-orang masyarakat, orang-orang kebanyakan suka satu perkara tu jadi dengan cepat, tak boleh bersabar. Jadi kalau kita kasih sesuatu mesti kena mujarab cepat, nak makan sesuatu mesti nak cepat, cepat baik, cepat sihat. Tapi ada kalanya tidak mahu fikir, kerana perlu kita nak baik ke nak sihat, perlu kita jaga pemakanan, kita perlu ada kesungguhan, kita perlu kata orang diet daripada memakan sesuatu. Kadang-kadang kita nak aja cepat tapi usaha kita tidak mahu. Itu berlaku banyak kalangan masyarakat kita, ataupun di kalangan manusia ni banyak begitu. Kerana kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu berusaha. Nabi didik kepada sahabat-sahabatnya untuk berusaha. Ada seorang sahabat minta supaya Nabi doakan dia, supaya dia dapat sama-sama bersama dengan Nabi di syurga. Kemudian Nabi bilang, itu je doanya nak, itu je. Maka Nabi bilang, kau tolonglah supaya kau sendiri kena buat sesuatu untuk kau dapat duduk bersama dengan Nabi, iaitu banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Taala, jaga ibadah. Kerana Nabi pun tak boleh bantu orang yang tidak berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tak adalah Nabi bilang, tak apa, aku doakan semoga kau cepat kau boleh dapat duduk sama-sama dengan aku, dibangkitkan dengan bersama aku di dalam syurga. Tak ada. Nabi suruh usaha, mesti usaha. Kita tak boleh datang kepada asatizah ke guru ke untuk kita nak minta seada kelonggaran, kesenangan, tanpa kita nak bekerja keras. Itu sifat manusia dengan manusia satu sama lain. Kadang tuntutan, kita tuntut. Pada zaman Nabi banyak lah mereka yang menuntut sesuatu yang tidak, kadang-kadang kelakuan yang tidak masuk akal, seperti kencing dalam masjid. Kadang itu perlu didikan. Kita taklah sampai sekarang ada yang kencing dalam masjid, melainkan mereka tu kurang mentalitinya kurang baik, mungkin tertekan dan sebagainya. Kemudian ada satu cerita lagi yang saya sangat suka lah. Cerita ni berkenaan misalnya kita dalam manusia dengan manusia, kadang kita melakukan kebaikan. Bila kita melakukan kebaikan, orang suka, tapi kadang-kadang bila kita tak dapat melaksanakannya, orang tak terima. Jadi Ustazah pun ada hantarkan hadis ni kepada Ustaz Abid Liu lah. Baru-baru ni Ustazah message dengan dia, hantar kepada ni hadis ni, iaitu hadis tentang dalam bab sabar, tapi hadis yang ke-42.
sangat-sangat baik. Saya pernah mengalami ni perkara. Jadi satu hari tu kita dah banyak membantu yang fakir miskin semua. Jadi ada satu masa tu Ustazah tengah mengajar, ada sedikit aja lah wang, tak ada banyak. Waktu tu murid-murid kasih untuk beri bantuan zakat. Kemudian Ustazah pilihlah yang mana lebih susah di kalangan yang susah. Kemudian Ustazah beritahu lah, jangan beritahu siapa-siapa, ini berapa, tinggal sikit je. Kalau ada banyak Ustazah akan kasih semua. Tapi saya cakap janganlah beritahu, rahsiakan. Kalau kita kasih, kita takut yang lain nanti kecil hati. Kemudian tentu kita tengok ramai pula satu kelas pula tahu. Jadi ada yang macam kecil hati lah dengan saya. Saya balik dengan rasa hiba lah. Hiba, saya bilang bukan saya tak berlaku adil. Dia cakap Ustazah ni tak adil lah sebagainya. Jadi saya pun balik rumah. Saya balik rumah kebetulan nak mengajar lepas tu. Jadi saya buka lah kitab hadis saya. Alih-alih je saya terbuka kitab ni. Riyadhus Shalihin ni memang saya tengah ngajar kitab ni. Kemudian terbuka dalam page ni. Di dalam page 126. Alih-alih terbuka, kemudian saya pun baca. Kebetulan Allah tu nak mengingatkan kepada saya apa yang berlaku kepada Nabi juga. Jadi apa yang berlaku pada Nabi lebih hebat daripada apa yang berlaku pada kita. Ini menjadikan kita supaya kita banyak kita teruskan usaha. Pokoknya kelapa sawit dia ibu-ibu, ibu-ibu dan bapa-bapa, kita jangan mengalah dengan cabaran dan cubaan. Ini tetap ada manusia kadang-kadang tidak memahami duduk perkara sebenarnya itu lumrah. Cuma kita yang kena ada dia punya filter dia, dia punya kekuatan dalaman tu mesti ada. Orang banyak menilai baca Quran, banyak menilai hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Ustazah datangkan dengan hadis yang cukup baik ni berkenaan dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita melakukan perkara yang baik tapi orang kata tak baik, orang mengata dan sebagainya. Sebab apa? Filter kita yang kita perlu ada. Dibawa daripada hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan atau mengutamakan beberapa orang dalam pemberian iaitu pembahagian harta rampasan, lalu memberikan kepada Al-A'rab. Dia berikan kepada dia berikan kepada Al-A'rab bin Habis. Diberikan kepada Al-A'rab bin Habis 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah bin Hisn, Uyainah bin Hisn seperti itu pula. Jadi kepada Arab 100 ekor unta dan kepada Uyainah pun 100 ekor unta juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab, maknanya orang-orang yang senang pada waktu itu, baru masuk Islam tapi, dan mengutamakan dalam cara pembahagian kepada mereka tadi. Jadi selalunya Nabi berilah kepada orang-orang tertentu yang susah waktu tu, tapi kali ini tidak. Nabi fokuskan kepada orang-orang ni yang baru masuk Islam, seperti orang-orang mu'alaf lah, masuk Islam. Walaupun mereka tu berkemampuan, tapi kita boleh berikan sedikit harta zakat untuk membesarkan hati mereka. Jadi Nabi pun memberilah memberi harta rampasan perang pembahagian kepada mereka ni. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, pembahagian secara ini sama sekali tidak ada keadilannya. Nampak lebih kurang macam sama kan? Tak adil. Word adil tu, macam adil tu bukan kita punya sifat sebenarnya, tapi kita kenalah berlaku adil. Sebaik mungkin kalau kita tak berlaku adil pun, kalau kita salah, kita kena banyak minta maaf pada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak silap sebenarnya, itu bukan selalunya betul dan sempurna. Kemudian dia cakap tidak adil dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Tu lagi berat tu kalau kita sebut gitu. Dah lah tak adil. Kemudian ni sebenarnya bukan untuk mencari keridhaan Allah. Mungkin kalau kita tak cari keridhaan Allah, kita cari keridhaan manusia kan, kita sengaja nak kipas orang ke, masa kita kasih dia bantuan, kita utamakan dia supaya kita nakkan kebaikan lain kita akan dapat. Itu dah semua selalu orang akan fikirkan, kenapa buat baik dengan dia ni, mesti nakkan sesuatu. Itulah bukan keridhaan Allah yang dimaksudkan, kata orang ni lah. Saya lalu berkata, demi Allah, hal ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni nanti dia nak beritahu. Dia bilang begitu. Ibn Mas'ud nak beritahulah kepada Nabi apa yang dia dengar. Kemudian saya pun mendatanginya, terus memberitahukan kepadanya tentang apa-apa yang dikatakan oleh orang itu. Dia beritahu Nabi apa yang dia dengar. Maka berubahlah warna wajah beliau sehingga menjadi semacam merah padam kerana marah.
Nabi marah betul kerana ketindakannya tu diragui lah. Bersabda, siapakah yang dapat dinamakan adil? Jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil juga. Tidak ada sifat kita percaya sama-sama kita. Ada banyak masyarakat kita yang tidak percaya satu sama lain. Waktu buat kaunseling semua, kadang saya cakap dengan mereka ni, klien, saya bilang, kenapa awak tidak berlaku percaya sama Islam? Jadi sifat kepercayaan tu kadang-kadang hilang. Kadang-kadang kita datang nak membantu mereka, istilahkan kita macam-macam. Jadi kadang-kadang saya terpaksa sebut, kadang-kadang kita tinggalkan anak suami kita kat rumah mak kita, kita datang jumpa dengan dia, kita tak sepatutnya kita terima segala kecaman seperti macam ini. Itu macam-macam label lah diberikan pada kita lah, orang kerajaan lah, munafik lah dan sebagainya lah. Tidak sepatutnya. Tak ada sifat percaya tersama Islam. Itu berlaku. Tapi bila kita baca hadis ni, kita akan lebih kita faham. Itu yang Nabi nak sampaikan. Okay. Kemudian Nabi bilang, siapa yang lebih adil? Kalau Allah dan Rasulnya dikatakan tidak adil. Selanjutnya beliau bersabda, Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti dengan cara yang lebih sangat dari ini. Nabi ingat balik. Nampak? Kita pun patut ingat balik sejarah Nabi-Nabi. Dia orang kena lebih teruk. Nabi Musa ni kena lagi teruk daripada kaum dia, sakiti lagi teruk. Bermacam-macam perkara Nabi Musa dah buat. Sampaikan satu mukjizat yang besar. Laut terbelah menjadi tempat jalan mereka, selamat. Kemudian Fir'aun tenggelam kat dalam situ, nampak semua. Kemudian sampai ke satu di bawah kaki gunung, Nabi Musa naik. Kemudian mereka sempat lagi buat lembu yang boleh berkata-kata daripada bahan emas. Mereka leburkan, jadikan lembu. Kemudian boleh berkata-kata, lembu tu mereka sujud. Sampai begitu sekali susahnya Nabi Musa AS nak bawa kaumnya kepada keimanan kepada Allah SWT, kepada hidayah. Sampai dibantu oleh Nabi Harun AS pun tidak berjaya juga. Tapi Nabi bilang Nabi Musa lebih teruk dari sakiti, dengan cara yang lebih teruk lagi, tapi ia tetap bersabar. Sabaran Nabi Musa AS cukup besar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak memberitahukan dan saya tidak akan mengadukan lagi sesuatu pembicaraan pun setelah peristiwa ini kepada beliau. Sahabat ni dia naik, dia bilang akan datang tamu sampai Nabi naik marah begitu. Dia tak akan sebutkan lagi di depan Nabi SAW. Ini cerita sangat-sangat penting lah sebagai kekuatan untuk kita menghadapi masa-masa sukar kita dalam kehidupan. Bagaimana kita nak berlaku sabar, kita nak berlaku, bagaimana kita menghadapi manusia yang bermacam-macam agama, macam-macam soalan. Tadi first tentang hadis pertama adalah tentang soalan-soalan yang kadang-kadang macam-macam ditimbulkan oleh masyarakat, yang timbulkan sama kita mempersoalkan itu ini. Kemudian hadis yang kedua, bagaimana kita menghadapi orang yang sukar. Jadi tema pada hari ini, kita dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sukar ni. Kena banyak bersabar, kita kena kawal diri kita, perasaan kita, supaya kita tak hanyut dalam perkara tersebut. Tadi pagi pun kita ada bincang tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang berdekatan dengan kita, tidak menjalankan amanah kepada kita, tak membantu kita walaupun kita dalam keadaan keseorangan. Ingatlah, dalam keseorangan pun kita berjaya dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau tak bantu kita, tak boleh buat sama kepada orang lain yang kita pun tak nak bantu. Kalau kita pun buat begitu, sama kita dengan orang tersebut. Kemudian Ustazah nak sebutkan lagi tentang peranan kita dengan orang lain, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap seruas tulang dari seluruh manusia itu harus memberikan sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit pada hari itu, iaitu kita mesti mendamaikan dengan cara yang adil antara dua orang, adalah sedekah. Jangan sampai kita tak perlu nak membaikkan antara dua orang, jangan menjadikan permusuhan antara orang dengan orang lain. Kalau benda yang kita cakap tu boleh menjadikan permusuhan, kita jangan cerita. Kita stop sampai situ. Menolong seorang pada kenderaannya, lalu mengangkatkannya di atas kenderaannya, itu membantu orang naik ke atas kenderaannya. Kadang kita naik teksi, orang angkat, berbasah hati dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Kita naik kenderaan, orang angkat, bapa kita ke apa, sama juga menolong orang. Seorang menolong seorang pada kenderaannya, lalu mengangkatnya di atas kenderaannya, itu, ataupun mengangkatkan barang-barangnya ke sana, itu pun sedekah.
Tolong bantu orang. Ucapan yang baik juga adalah sedekah, dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi solat juga merupakan sedekah. Menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan termasuk juga sedekah. Itu semua adalah hubungan. Ini perkara semua, hadis ni tentang hubungan antara kita dengan orang lain. Bagaimana dia sukar kadang-kadang kita nak memperbaikkan antara orang dengan orang, macam mana kita nak cakap baik tentang orang dengan orang lain, menolong orang lain, naik kepada tempat-tempat kenderaannya dan sebagainya, mengangkatkan barangnya, bantu dia. Kita nampak jiran-jiran kita nak angkat barang ke rumah mereka. Kemudian ucapan yang baik juga adalah sedekah. Jadi kadang-kadang ada orang tidak punya duit, tak punya kemampuan untuk membantu dari segi kewangan pada orang lain. Itu dia pun boleh dapat pahala sedekah. Dengan apa? Dengan menolong perkara-perkara ini, menolong menabaikan antara dua orang. Kemudian membantu angkat barang, bantu orang naik kenderaannya, orang-orang yang bawa Grab, taksi semua. Banyak pahala kalau kena orang-orang yang susah, sakit, macam mana nak bantu mereka naik kepada kenderaan mereka. Itu pun adalah sedekah. Kemudian ucapan yang baik, sampaikan orang tenang, senang hati, tak menaikkan marahan orang, ada pun merupakan sedekah juga. Kemudian menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di jalan juga merupakan sedekah. Kerana kita nampak tengah jalan raya ada benda-benda yang kita tengok, kalaulah kita kalau kenderaan besar nak jalan tak apa, ada yang kadang-kadang bawa motor, kadang dia tak nampak, kita berhenti, kita ambil benda tu ke tepi, kena membantu dia. Membantu, takut dia ke orang-orang tua ke, kadang orang yang bawa motor jalan gitu, ada benda-benda gini boleh membahayakan mereka. Itu semua adalah sedekah, membantu orang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pula dalam hadis seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu pertengkaran di arah pintu, yang suara kedua orang itu bertengkar, itu terdengar keras-keras. Ni orang bergaduh betul. Sekarang orang bergaduh pasal macam-macam, bukan pasal hutang saja, ada bergaduh pasal perempuan pun ada bergaduh pasal lelaki pun ada. Jadi kalau benda ni bergaduh pasal perempuan ni semua memang zaman anak Nabi Adam sudah bergaduh pasal perempuan. Bukan satu perkara yang satu perkara yang ajaib lah. Jadi apa benda-benda kecil sampai besar pun orang boleh bergaduh pada kita ketika ini. Kita kasih bantuan, kita tak kasih bantuan sekarang. Kadang-kadang kat Facebook kita lihat banyak orang kasih bantuan jadi salah. Ada kakak abang kawasan pula, kita kadang-kadang orang berbantu, kita dah bantu, orang pun lain datang bantu, kan lebih baik kita berbincang sama-sama. Jangan kita bergaduh antara satu sama lain kerana nak memberi bantuan. Mana akan datang satu kerahmatan kalau kita mulakan satu kebaikan dengan kemarahan ataupun permusuhan. Bincanglah baik-baik. Boleh bincang dengan baik-baik, kita bagi, okey, tempat ni saya dah bagi, saya dah bantu, awak bantu tempat lain. Bincang dengan cara baik. Itu kan orang Islam membantu dalam musim bulan puasa lagi. Okey, oleh itu janganlah berlaku seperti itu. Banyaklah suara-suara yang rasa sampai kecil hati dengan perbuatan-perbuatan yang macam gini. Jadi di sini Nabi dengarlah orang yang bergaduh keras-keras. Tiba-tiba salah seorang dari kedua ini meminta kepada yang lainnya agar sebahagian hutangnya dihapuskan, dan ia meminta belas kasihannya. Mintalah orang tu hapuskan sebahagian hutang dia, kerana berat bagi dia. Sedangkan kawan itu berkata, orang tu cakap, demi Allah permintaan itu tidak saya lakukan, tak boleh buat, aku tak benarkan. Maknanya aku tak nak hapuskan hutang kau tu, sebahagiannya je dia minta. Jadi gunakan demi Allah pula tu. Kemudian Rasulullah SAW dengar. Kemudian Rasulullah pun keluar menemui keduanya, lalu Nabi pun bersabda, siapakah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan tadi? Dengan nama Allah tak nak lakukan kebaikan, kan satu benda yang kontradik. Jadi kalau benda kebaikan tu kita kerana Allah SWT, ini kerana Allah tak nak pula melakukan kebaikan. Maka orang itu pun berkata, saya ya Rasulullah. Tetapi baginya, kata Nabi, orang yang berhutang tadi, mana saja yang dia sukai, iaitu apa yang dia minta supaya pemotongan sebahagian hutangnya hendaklah dilakukan. Membantu dia, dikabulkan dengan permintaan orang tadi untuk memotong sebahagian hutangnya, dikabulkan dengan berkat syafaat Nabi SAW. Nabi minta supaya mempermudahkan orang dari segi pembayaran hutangnya, melanjutkan masa tempohnya, bayar sikit-sikit begitu. Ada orang tak nak bayar sikit-sikit, jadi orang jadi berat untuk nak membayar keseluruhannya.
Itu perkara-perkara yang menjadi keprihatinan bagi kita, bagaimana kita dalam menghadapi masa-masa sukar ni, bagaimana kita untuk berlaku sabar, kemudian cari jalan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Lagi-lagi dalam masa-masa ini dah banyak hadis yang Ustazah keluarkan, banyak cerita yang sudah Ustazah terangkan dengan hadirin dan hadirat semuanya. Mudah-mudahan perkara-perkara ini dapat diamalkan, dilakukan, di muhasabah diri. Adakah kita memberi banyak peluang kepada orang lain dan membantu mereka menyelesaikan. Sedangkan dalam bab zakat pun ada kelebihan untuk mereka-mereka yang berhutang. Apalagi kalau kita, orang berhutang dengan kita membantu dia dalam menyelesaikan hutangnya, sangat-sangat baik untuk kita dapat membantunya. Kadang-kadang kita nampak picture yang besar je bantu orang, tapi benda-benda yang seperti macam ini jadi kita nak kena juga berlaku ihsan kepada orang, sifat simpati, belas ihsan kepada orang lain dalam untuk kita menjaga hubungan antara kita dengan orang lain. Ustazah rasa sampai di sini saja perkongsian Ustazah pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan lagi acara kita ni, pengajian kita selepas nanti bulan puasa. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan tema yang lain pula, InsyaAllah. Nanti kita ikutilah acara yang dibawakan oleh Masjid Kampung Siglap di masa akan datang. Sokonglah segala aktiviti yang baik daripada masjid dan pertubuhan-pertubuhan yang lain, insyaAllah. Sampai di sini saja. Saya harapkan kita semua dapat berlaku sabar ke atas hubungan kita antara kita dengan orang lain. Jangan kita lakukan sebagaimana orang lakukan ke atas diri kita yang tak baik Jangan kita lakukan tak baik bagi orang kepada orang lain sebagaimana orang tu lakukan pada kita. Dan kalau kita lakukan, tidak ada beza antara kita dengan orang lain. Dan tentu kita tak suka PL tersebut, perangai-perangai tersebut, dan kita pun jangan lakukan kepada orang lain. Supaya mudah-mudahan orang tu dapat menilai semula, orang tu dapat muhasabah juga dirinya, apa yang dia lakukan tak baik kepada diri kita. Kita doakan kepada orang lain untuk dapat hidayah, pertolongan, manfaat dalam kehidupan, jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain, sangat-sangat penting dalam kehidupan. Saya akhiri dengan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.